وأصحابه أجمعين وثم إلى المصنف في هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشيخ زين العابدين بن محمد الفطاني المكي ثم الفلفلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan tiada dengan satu lughah daripada segala lughah yang baharu ini, lawannya lawan berkata-kata nafsi ialah kelu nafsi. Mustahil Allah Ta'ala itu kelu, hanya wajib berkata-kata selama-lamanya. Baik, alhamdulillah, para hadirin semua, kita sambung lagi muzakarah kitab Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid karangan Syekh Zainul Abidin bin Muhammad al-Fattani al-Makki thumma al-Filfilani rahimahullah ta'ala, sehingga pada kata dianya di dalam perbahasan sifat kalam, yakni sifat yang terakhir daripada sifat ma'ani atau sifat yang ke-13 daripada 20 sifat yang wajib di atas tiap-tiap mukallaf sebagai wajib fardu ainin, ma'rifat, kenal serta i'tiqad, pegang dalam hati, siapa ke bila-bila, siapa ke mati. Iaitu sifat kalam, yang mana kita telah bahas dah sikit. Kalam yang dikehendaki di sini ialah kalam nafsi, iaitu sifat penutur atau perkata yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ta'alluq dianya ialah tanjizi qadim, yakni siap berkata-kata. Itu berkata-kata nafsi dipanggil berkata-kata nafsani, atau kita kata juga kalam nafsani. Sudah, kalam nafsani, siap berkata-kata sedia kala lagi. Luluh apa? Yu'idu kalaman, Tuhan mempersediakan akan beberapa banyak kalam Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala nak khitab kepada mukhatab, kepada orang yang nak dituju cakap. Itu dia panggil mukhatab.
Jadi bukan kata bila ada orang yang Tuhan nak tuju cakap tu Tuhan tak tahu nak kata gapo, nak suruh gapo, nak larang gapo, nak janji gapo, nak janji baik apa, nak janji buruk apa. Tidak. Kalau lagu tu berartinya jahil lah Tuhannya. Nah, tu lagu tu. Artinya sedia kala lagi Tuhan siap siap atau cedah atau luluh habuan mau berkata-kata gitu. Tu dah. Jadi hak dia terjemah berkata-kata sini ni bukan kena ke diri sifat ma'ani tu dah, kena ke diri ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat kalam, iaitu berkata-kata nafsi. Sedangkan hak kita naknya ialah satu lagi, iaitu perkata atau penutur tu. Tu dah. Berkata-kata nafsi pun nak juga, tetapi berkata-kata nafsi ni tak akan hasil kalau tidak ada tepat terbit dia panggil, tepat mushtaq, istiqaq dia, tepat hasil dia panggil mabda', mabda'il kalam, iaitu penutur tu lah, perkata tu. Tu dah. Jadi nak boleh berkata-kata tu kena ada sifat penutur berkata. Tu sifat itulah hak sedia di zat Allah Subhanahu wa taala, dan ta'alluq dia pun sedia juga. Tu ta'alluq dia pun sedia juga. Supaya pengetahuan Allah taala tu sedia di zat Allah taala, mengetahui pun sedia juga. Itu dah. Tidak terdahulu dengan jahil walaupun satu lahzah, tidak. Jadi pengetahuan tu pun sedia kala qadim ada di zat Allah taala. Hasil daripada pengetahuan sifat ilmu itulah pengetahuan tu ada di zat Allah taala. Allah tu ya'lamu, mengetahui tu sedia kala lagi. Tu lagu tu dah. Sedia kala lagi tanpa terdahulu jahil walau satu lahzah sekalipun. Tu. Kalau terdahulu ilmu Tuhan tu dengan tak tahu, bermakna jahil Tuhan. Gitu. Sama jugalah sifat penutur atau perkata. Kita kata kalam nafsi bimaknal ismi. Ya, kalam nafsi ni ada dengan makna ismi. Ada kalam nafsi bimakna nafsani. Kalam nafsi bimaknal ismi inilah orang panggil penutur atau perkata tu sedia ada di zat Allah taala. Sifat penutur, sifat perkata tu sedia ada di zat Allah taala. Apa kata kalam nafsi bimaknal ismi? Kerana di sisi ahli sunnah wal jamaah pasti mengisbatkan mabda' bagi sifat. Gitu dah. Mabda' bagi sifat tu. Sya'a indal mutakallimi isti'malu sifat bimaknal ismi dunal masdari. Sudah masyhur di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama mutakallimin, ulama yang membahaskan tentang ilmu aqaid serta mendirikan hujjah-hujjah untuk melawani puak-puak sesat. Bila diistimal, digunakan sifat itu dengan makna isim, dengan makna nama bagi satu diri yang ada di zat Allah taala, satu makna yang ada di zat Allah taala. Dunal masdari bukanlah makna perbuatan itu. Masdari itu makna perbuatan. Perbuatan mengetahui, berkuasa, menentu. Itu mendengar, kita buh dengan ber itu. Mendengar, melihat. Tu hak kita bubuh dengan ber itu masdari itu. Perbuatan ni hadas, dia tak menunjuk di atas wujudi, tak menunjuk di atas ada diri benda tu, hanya sungguh saja amrun i'tibari dia panggil. Kalau hak dikira-kira sungguh pada akal saja. Hak kita nak caranya di sifat ma'ani, sifat wujudiyatun, sifat yang sungguh lagi ada di zat Allah taala. Setara mana ada lau kushifa 'anal hijabu la ra'ainaha. Kalau Tuhan buka hijab, buka tirai dinding yang maknawi ini, pasti kita dapat nampak sifat ma'ani Allah taala. Kenapa? Kerana sifat ma'ani Allah wujudiyah. Sifat ma'ani Allah taala tu ada. Maka kaedahnya kullu mawjudin yasihhu an yura, sah untuk dilihat. Jadi kalau kita kata kalam ni artinya berkata-kata, banyak tu, betul tak? Sedangkan kita mengaji dalam wahdaniyatus sifat,
bersangat-sangatan esa Allah Ta'ala pada segala sifat, dengan maknanya sifat Allah Ta'ala tu banyak tapi satu-satu jenis saja, satu sesekara, satu-satu jenis saja. Mana? Satu kudrat, satu iradat, satu ilmu, satu hayat, satu samak, satu basar, satu kalam. Itu ke Arab. Pas kalau terjemah Melayu, satu pekuasa. Lagu tu. Satu penentu, satu pengetahuan, satu penghidup, satu pendengaran, penglihatan, dan satu penutur atau pekata. Baru tak pening. Kalau kita duk terjemah satu kudrat, satu artinya kudrat apa? Berkuasa. Satu berkuasa Allah Ta'ala. Oh, duduk pening. Apa? Oh, lemah benar Tuhan. Nah, dah satu je Tuhan berkuasa. Satu menentu, satu mengetahui. Allah berat benar jahil tu. Kita ni pun banyak juga kita tahu, fizik, kimia, biologi, ekmek, banyak perkara jugalah. Kira-kira jahil kita ni pun tu Tuhan mengetahui ini satu saja, Allah. Kan pening lagu tu. Hak satu tu bukan mengetahui, pengetahuan. Gitu. Hak ada di zat Allah Ta'ala tu satu, pengetahuan. Patu mengetahui, mengetahui banyak nah. Tuhan mengetahui segala perkara. Benda wajib Tuhan tahu, dan Tuhan tahu benda wajib itu di atas jalan wujub. Benda mustahil Tuhan tahu, dan Tuhan tahu benda mustahil di atas jalan istihalah. Benda jaiz Tuhan tahu, dan Tuhan tahu benda jaiz itu di atas jalan jawaz. Muafakat dengan benda secara umum dan secara detail Tuhan tahu kulli dan juz'i. Tak terdahulu jahil walau sikit pun. Kan banyak Tuhan Maha mengetahui itu. Betul tak? Tu. Mendengar, satu melihat. Allah gabung berat. Nah, pekok berat lah. Nah, lepas tu kok satu mana? Pendengaran tu satu, penglihatan tu satu. Mendengar, melihat banyak. Tiap-tiap benda ada Tuhan dengar, Tuhan lihat belakang. Sama ada benda qadim atau hadis. Itu kita ulang balik, kita duduk mengaji dah lepas. Kemudian satu kalam. Kalam erti berkata-kata. Berkata-kata tu ganda menunjuk mana banyak dah. Pas satu pula. Duk pening situ. Nah, lalah kali boleh kau Wahabi kata ngaji wak gapo sifat 20, wak pening pala. Nah, senang mengaji cara kita. Tuhan duduk bersela di atas arasy. Sedap. Tuhan duduk atas langit. Tuhan ada muka tak rupa muka kita. Selesai masalah. Selesai masalah. Pakai yo juga duk sakit kepala duk ngaji. Satu pada sifat kalam erti berkata-kata ke banyak. Pas satu kok mana? Tak betul ngaji ilmu ni. Buat penipal orang. Tu. Kita tu hak silap. Silap faham. Kalam artinya penutur atau pekata. Patu berkata-kata ini ibarat daripada ta'alluq sifat kalam. Apa? Tanjizi qading sifat kalam nanti menunjuk sedia. Menunjuk sedia kala dah di zat Allah Ta'ala tu apa hak Tuhan nak suruh, nak larang, nak janji baik, nak janji buruk, nak cerita apa-apa. Dia haitsud ta'alluqi, sekira-kira ta'alluq ditilik dari sudut ta'alluq kalam, maka kalam tu bagi 5. Kalam amar dia panggil. Kalam dengan makna suruh. Aqimus solah wa atuz zakah. Itu kan kalau ni kalam lafzi pun sama juga. Ada orang panggil makna amar, suruh. Ada kalam nahyi, kalam teguh. Wala taqrabuz zina. Wala taqul lahumā uffin. Ikutlah. Tuhan teguh. Ada kalam khabar, cerita. Cerita Fir'aun, cerita Namrud, cerita Qarun, cerita nabi-nabi dulu. Itu kalam juga tu dia panggil. Sekira-kira ta'alluq. Ada kalam wa'dun wal wa'idu, janji baik dan janji buruk. Siapa buat gini, man ata Allah, siapa yang taat pada Allah, maka dakhalal jannah, masuk syurga ke apa tak kiralah. Khalidina fiha abada ke kekal syurga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ikutlah, banyaklah. Tu dia panggil wa'dun, kalam wa'ad. Apa wa'dun? Ini janji baik. Ada kalam wa'idun, janji buruk. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Banyaklah ayat lain, banyaklah. Itu contoh-contoh ayat. Jadi haitsu ta'alluqi kalam tu
sekira-kira dari sudut ta'alluq hija dia, maka terbagi 5. Mana? Kalam suruh, kalam tegah, kalam khabar cerita, kalam janji baik, kalam janji buruk. Kalam lafzi pun gitu kan? Kalam lafzi pun gitu kan? Jadi madlul kalam lafzi ini ialah sebahagian daripada madlul kalam nafsi. Gitu dah. Madlul ni mana benda yang ditunjuk. Benda yang ditunjuk oleh kalam lafzi ialah sebahagian daripada madlul, yakni benda yang ditunjuk oleh kalam nafsi. Sifat kalam Allah Ta'ala tu ta'alluqnya dilalah, memberi reti, menunjuki, memberitahu, memberi faham. Kalau gitu kalam lafzi ni hak kita duk baca ni, sebahagian daripada madlul kalam nafsi ialah madlul kalam lafzi juga. Tu lagi tu dah. Baik, kemudian hari ni sambung lagi. Dan tiada dengan satu lurah, satu bahasa. Gapo ni? Sifat penutur perkata dan ta'alluq dia tu sendiri, berkata-kata nafsi, siap berkata-kata sedia kala tu tidak dengan satu bahasa, tidak dengan satu lurah daripada segala lurah, yakni segala bahasa yang baharu ni sifat kasyifah bagi lurah aja. Dia panggil sifatun kasyifatun, sifat nak menyatakan lurah tu memang baru, tak ada lurah yang qadim. Tu nah. Lama ada bahasa yang qadim, tak ada. Karena Tuhan yang menciptakan bahasa-bahasa ni. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu lah, Melayu Kelantan Melayu. Bahasa Melayu. Bahasa Thailand, bahasa Siam, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Melayu tu banyak pula orang panggil slang dia, slang ataupun dia akan panggil apa? Dialek. Ya, kalau bahasa Arab dia ada bahasa Arab fushah, amiyah. Bahasa Arab fushah ni bahasa Arab tak hak baku tu lah. Bahasa Arab hak baku, atau begitu kita bahasa Melayu hak baku. Ada bahasa Arab amiyah, bahasa kampung, bahasa pasar. Macam kita ni banyak kecek bahasa pasar dah. Orang Kedah cakap bahasa Kedah, orang Kelantan cakap bahasa Kelantan. Orang apa? Johor cakap bahasa cara Johor. Dia banyak orang panggil bahasa pasar dia. Tu semua tu luruh belaka tu. Bahasa belaka tu. Kodeng ke? Dah baru. Maka sifat penutur Allah atau perkata Allah, yakni kalam nafsi bimakna ismi, dan termasuk juga kalam nafsi bimakna nafsani tadi, yakni ta'alluq, ibarat daripada ta'alluq tanjizi qadir sifat kalam tu sendiri, tidak dengan satu bahasa daripada segala bahasa yang baru. Kata bahasa Arab tu kecek bahasa Arab ke mana? Kecek bahasa Cina mana? Tak. Kalam Allah tidak dengan satu lurah daripada segala lurah, tidak. Sama ada sifat kalam tu sendiri, iaitu penutur perkata, atau ta'alluq tanjizi qadim sifat kalam mana siap berkata-kata sedia kala lagi tu. Dah. Patu Quran tu bahasa Arab. Quran tu bahasa Arab. Iyalah, bukan Quran saja, hak berbahasa. Injil, Taurat, Zabur pun berbahasa, tapi bukan bahasa Arab lah. Ada bahasa Ibrani, ada bahasa Syriani atau Suryani dipanggil, bahasa Syriani. Berlagu mana bahasa tu wallahu alam lah, aku sendiri pun tak ada mengaji lah bahasa Suryani, bahasa Ibrani. Cuma masa duk mengaji kat pondok tu, adalah tuk-tuk gurunya dia ada yang ijazah amalan, dia panggil isim Syriani atau isim Suryani. Ising, amalan ising. Amat jadi ising, gila ising ni. Tapi tak jadi ising lah kalau amal tu sungguh. Dia panggil isim Syriani. Ada.
Kalau orang mengaji kat pondok kan, biasanya kalau ia mesti walaupun tak pernah dapat amalan tu terdengar-dengar mulut-mulut orang-orang ketua duduk di kat pondok je bercakap amalan Suryani isim Suryani. Dia banyak isim bi khafi. Gapo lagi weh, macam-macam lah. Ya ada nama isim tu. Contoh biahin, ahilin, ahyashin. Oh, kapo tahu tu. Isim kah 40, isim ke? Kafaka rabbuka kam yakfika wa kifatun kifkafu haka kiminaka namun kalikan tukiru karaka kiri kafika bidin tuki musaksakatan kalak lakal. Ya ada amalan lagu tu. Orang tua-tua ada arah lah. Amalan orang tua-tua. Ada nama isim Suryani. Hamba pun tak ingat lah, tak surat beramal. Lagu mana bahasanya wallahu a'lam. Jadi kitab munazzal yang diturun oleh Allah Taala daripada langit ni bukan hanya bahasa Arab. Ada bahasa Ibrani, ada bahasa Suryani, ada bahasa Qibti, macam-macam bahasa. Suhuf gapo semua tu. Itu menunjuk kata baharu. Baik. Jadi kerana tu kita kena faham. Bila sebut kata kalam, dia bagi dua. Mana? Kalam sifat Allah Ta'ala yang kita bercara dalam kitab ni, satu lagi kalam dengan makna Quran. Tu ayat-ayat, huruf-huruf, baris-baris, surah-surah, itu juga kalam dia panggil. Ni kalau orang tak mengaji tauhid ni duduk pening. Kok mana kalam Allah tak berhuruf, tak bersuara? Ni baca ni. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni. Okey, berhuruf, bunyi suara. Dia tak faham tu. Itu kalam lafzi dia panggil, atau Quran lafzi dia panggil. Tu Quran lafzi pun dia panggil, kalam lafzi pun dia panggil. Sebab apa kata gitu? Sebab Al-Quran dengan Al-Kalam ni dia perkataan yang nisbah. Dua-dua tu dia panggil nisbatuhuma taraduf, muradif dia panggil. Nisbah antara kalam dengan Al-Quran, nisbah taraduf. Taraduf ni orang panggil bersatu, muttahidan fil makna, mukhtalifan fil lafzi. Tu dia panggil satu pada makna tapi tak serupa pada sebut. Sebut tak sama. Ni sebut Al-Kalam, satu lagi sebut Al-Quran. Sama tak? Tak sama sebut, tapi makna dia sama. Mana? Al-Quran ialah kalam, kalam ialah Al-Quran. Gitu. Sinilah timbul orang panggil fitnah di zaman kerajaan Abbasiyah dulu. Itu fitnah Quran makhluk. Kerana fuq Mu'tazilah, di sisi Mu'tazilah Allah tidak ada sifat kalam, tak ada sifat perkata penutur, tak ada. Sebab apa Mu'tazilah kata tak ada? Ini alasan Mu'tazilah, bukan alasan kita ni. Mau kita berat. Alasan Mu'tazilah dia kata, bila sebut kata kalam maka mesti berhuruf dan bersuara. Gitu. Itu dah. Bila sebut kata kalam mesti berhuruf dan bersuara. Cuba tengok Quran tu, berhuruf tak? Berhuruf. Ada suara tak bila baca? Ada suara. Maka huruf dan suara ni tentu sekali atau pasti sekali, mesti dah baru ni makna al-wujud ba'dal adam, atau mutahaqqiqun ba'dal adam. Mana perkara yang ada kemudian daripada tiada, serta sungguh kemudian daripada tidak sungguh, tidak berlaku kemudian daripada tidak berlaku, dia dipanggil baru. Maka kalulah huruf suara ni ada di zat Allah Ta'ala, sedangkan huruf dan suara ni baru, maka barulah juga zat Allah Ta'ala.
Tengok, baru juga zat Allah Ta'ala. Maka mustahil ada kalam di zat Allah Ta'ala, tak boleh ada. Kalau tidak baru zat Allah Ta'ala. Lepas tu apa makna Tuhan berkalam, Tuhan berkata-kata? Yakni Tuhan menjadikan huruf suara, maka huruf suara tu baru. Nah, betul tu, betul sungguh. Nah, jadi Tuhan bercakap dengan Nabi Musa, apa maksud? Yakni Tuhan menjadikan huruf dan suara pada pokok kepada dinding. Jadi pokok tu kecek, ngongeng. Itulah Tuhan kecek ya. Kan pelik tu. Nah, pokok kecek tu boleh nama dah. Itu Mu'tazilah. Jadi tidak pelik lah kalau Mu'tazilah kata Al-Quran makhlukun. Quran ni ialah makhluk. Tak pelik Sebab ambil etikot je gitu. Tak ada sifat kalam di zat Allah Ta'ala. Al-Quran ni ialah makhluk. Maka oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maruh, betul-betul maruh. Mana siapa yang mengatakan Quran ni makhluk, boleh jatuh kufur bahkan. Sebab apa tu? Sedangkan kalau kita teliti betul-betul, Al-Quran yang berhuruf, ada baris, ada titik, ada mula dengan Fatihah, sudah dengan Qul a'udzu birabbin nas, 30 juzuk, 1600 lebih ayat. Memang makhluk. Memang makhluk. Kau koding ni maknanya tidak ada permulaan bagi ada. Kok mananya ada cetak kes, bila dicetak ni diterbit, bila dikilai dia ni, betul tak? Ni ada huruf, ada suara, betul sungguh. Kalau kita kira-kira Mu'tazilah betul, Quran ni makhluk. Pening dia lah ni. Patut apa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah melarang daripada mengatakan Al-Quran ni makhluk? Ini kerana perkataan Quran dengan kalam saat ni, iaitu satu makna. Quran ialah kalam, kalam ialah Quran. Maka kebimbangan ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, takutnya orang-orang awam memahami bahawasanya Al-Quran makhluk dengan makna Al-Quran sifat penutur Allah, sifat perkata yang ada di zat Allah, dan ta'alluqnya yang sedia kala tanjizi qadim tu yang ada di zat Allah Ta'ala tu makhluk. Sudah kufur siapa iktikad lagu tu. Tu sebab apa? Sebab dalam Quran tegah, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu buat keliru. Wala talbisul haqqa bil batili. Jangan kamu buat talbis, buat keliru akan yang hak, yang sebenar dengan yang batil. Maka haram kita bercakap perkara yang menyebabkan syubhat. Syubhat ni maksudnya kesamaran, pegangan orang awam. Orang awam jadi keliru. Sifat kalam, sifat Quran yang ada di zat Allah Ta'ala ni baru rupa-rupanya. Tu tengok. Siapa iktikad lagu tu kafir? Tak kafir apa? Siapa yang iktikad kalam atau Quran zat Allah Ta'ala, iaitu sifat penutur yang ada di zat itu makhluk, maka Tuhan juga makhluk, zat Tuhan juga makhluk. Kerana tiap-tiap yang bersifat dengan baru juga zat dia. Maka baru ni artinya ada permulaan bagi ada. Maka ada yang menjadikan Allah. Siapa yang menjadikan Allah? Mukhlik dalam perbahasan sifat kidam mula. Mana? Daur atau tasalsul. Kan berat tu. Tu dah. Mana Allah dijadikan oleh mamak dijadikan oleh Allah pula. Tu belik tu gimari. Dipanggil daur. Atau tasalsul mana? Allah dijadikan oleh mamak dijadikan oleh dalah dijadikan oleh wa'iyah dijadikan sa'in orang tak tahu pakai bila-bila. Tasalsul dia panggil, tak tahu pakai mana. Tak ada tak ada kesudahan. Mustahil. Tu klik situ. Jadi kerana tu ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dulu sangat-sangat prihatin, tegas. Tak nak kata Al-Quran ni ialah makhluk. Padahal Quran dengan makna lafzi memang makhluk. Sebab berhuruf bersuara. Ada itu ini, berhuruf bersuara.
Ada mula, ada akhir, ada i'rab, ada bina, ada ibtida, ada waqaf. Nah, tapi kerana cemburunya ulama kita terhadap akidah orang awam, sampai ramai mana yang sanggup mati. Sanggup mati ni. Nah, kena seksa dalam penjara. Seumpama Imam Ahmad bin Hanbal kena seksa, kena rigat, kena takat. Nah, Imam Syafi'i dia buat tauriyah. Dia kata nah, Al-Quran ini makhluk. Al-Quran ini Al-Quran ini mana hak berhuruf bersuara ni makhluk, bukan hak ada di zat Allah Ta'ala. Jadi hak pegangnya, hak sebetulnya lagu mana? Memang Fatihah siapa kul a'udzu binnah tu huruf suara kita duk baca tu semua makhluk. Nah, semua makhluk. Tetapi tidak boleh kita mengatakan Al-Quran makhluk, tak boleh, haram. Nah, bahkan kena kata Al-Quran kalamullah al-qadim. Nah, Quran ialah kalam Allah yang qadim. Apa maksud? Yani Al-Quran menunjukkan madlul dia tu sebahagian daripada madlul yang ditunjuk oleh kalam Allah yang qadim. Nah, gitu. Jadi bila kita baca Quran kan, aqimus salata wa atuz zakah, itu berhuruf benar tak? Aqimus salata, dirikan olehmu akan sembahyang, wa atuz zakah, dan tunaikan, keluarkan olehmu akan zakat. Ada huruf, ada suara bila baca, ada mula, ada akhir. Nah, hak tu huruf suara apa tu memang makhluk. Tetapi makna yang ditunjuk tu gapo? Oh, Tuhan suruh kita semaya, Tuhan suruh kita keluar zakat. Jadi makna Tuhan suruh kita semaya, suruh bila lagi tu Tuhan suruh tu? Sedia kala lagi. Tuhan sudah siap dah nak suruh kita semaya, nak suruh kita keluar zakat. Nah, tu siap dah. Nah, yu'iddu kalaman, sedia kala lagi Tuhan mempersediakan akan kala nak suruh kita semaya, nak suruh kita keluar zakat. Cuma suruh ngoti, suruh sungguh langsung suruh dak lagi lah, moga tak ada lagi kita. Tu sekira-kira orang panggil nak ugi kita mudah faham. Kita kira bila dapat anak, bila kita dapat anak ni baby lagi lah, bayi lagi, baru beranak anak kita ni. Dalam hati kita tu sudah ada dah tu apa hak kita nak kata ke anak kita bila dia umur 7 tahun, bila umur dia 10 tahun. Nah, ada dah tu hak kita nak kata tu dalam perut kita, dalam hati kita. Nanti umur 7 tahun aku nak suruh sembahyang. Nah, tak apalah, baby lagi umur baru 1 hari baru dia ni. Kata dak lagi, suruh dak lagi. Suruh dah pok gila tu. Nak baru beranak hari ni semaya selalu. Tak kata lagi, tapi hak kita siap dah nak kata ke anak kita tu, cedek dia panggil, cedek. Siap nak kata, mempersediakan apa hak kita nak kata tu. Lama dah. Bawa dia siapa umur 7 tahun, kita bawa ayat. Adik kena semaya dah ni, umur 7 tahun dah ni. Lama dah abah nak ayat ni, tapi tak ayat lagi, tak siapa umur lagi. Ni baru nak ayat. Wajib kena semaya. Semaya dah. Kena semaya ni. Baru ayat. Hak kita duk sipir sedia lagi, bukan sedia makna sedia kala dah, lama masa. Sedia dengan makna lama masa dah. Dah sedia dengan makna lama masa. Tapi hak di kita tu dia panggil hadisun nafsi. Mana hadisun nafsi ni hak kita cakap dalam hati. Dan terima kelu. Terima tak ingat. Buah anak siapa umur 7 tahun nyanyuk dah dia. Nikah tua. Nah, umur 40 50 hari nikah. Ni. Anak siapa umur 7 tahun, dia umur berapa dah dah. Lepas tu nyanyuk tak ingat. Nah, nak suruh gapo anak boleh jadi. Jadi hak di kita hadisun nafsi tu boleh terima kelu, boleh terima hilang, boleh terima hak baru pula nak suruh lagu mana. Itu hadisun nafsi. Tu dah. Macam kita lah. Nak tanya penceramah. Kalau dijemput ceramah tu dia siap dah. Nah, ditanya tajuk ke apa ini? Tajuk ni Ustaz. Okey. Dia pun study lah buah ayat Quran, hadis,
Ni isi nombor 1 mukaddimah dulu, ni isi nombor 1, nombor 2, nombor 3. Ni buat lawak sikit tak sesuai orang ngatuk. Lepas tu ni penutup pengajaran. Wallahu a'lam. Siap dah. Duk dalam perut dia ni, dia tahu dah. Bos apa masa assalamualaikum nah. Gerung tiba-tiba tok guru dia masuk. Ustaz dia masuk jangan dem duduk tengah. Sudah. Hilang habis apa dia susun tadi. Ni. Abangnya tuan-tuan hamba tak nak kecek dan apa tok guru hamba mari. Allah hilang guyuk habis apa hamba duk siap dah nak cakap. Ada? Tu kita. Tu hadisun nafsi kita. Kalam nafsiran ni Allah Ta'ala tidak lagu tu. Nah? Tu. Habis. Jadi ingat. Hak berbahasa, berhuruf, bersuara tu semuanya kalam lafzi. Nah? Kalam lafzi. Bukan kalam nafsi dak. Jadi kalau kita duk bicara tentang sifat kalam Allah Ta'ala, itu bukan kena kepada Quran lafzi, tapi kena kepada Quran nafsi. Habis situ. Tu. Kemudian lawan ni makna hak tak boleh beri pun sekali dengan dia, itu makna lawan dah. Hak tu makna lawan. Lawannya lawan bagi kalam nafsi. Lawannya lawan bagi kalam nafsi, mana hak tak boleh beri pun sekali dengan kalam nafsi, tapi hak sini dia awak mari lawan bagi ta'alluq dia, lawan bagi ta'alluq dia dah. Dia awak mari kelu, cuba tengok dia tak awak mari bisu, betul tak? Dia awak mari kelu. Jadi kalau kiranya lawan bagi kalam nafsi dengan makna ismi, lawan bagi kalam nafsi dengan makna ismi ini ialah bisu. Bisu. Tapi dia awak mari sini lawan bagi ta'alluq dia tu, iaitu kelu. Masuklah. Azhar dulu. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu anna sayyidana Muhammad Asyhadu anna Muhammad La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata Allah. La haula wa la quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah was-salatil qa'imah ati sayyidina maulana Muhammadan al-wasilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adahu innaka la tukhlifu. Baik. Lawan bagi berkata-kata nafsi ni iaitu kelu. Kelu ni maknanya afatul batinah dia panggil, penyakit hak bahasa batin. Atau boleh juga kita kata as-sukutul batinah. Nah, diam hak bahasa batin itu dipanggil kelu. Diam hak bahasa batin itu dipanggil kelu tu. Nah, tu lagu mana kelu ni atau diam hak bahasa batin ni? Bi alla yurida fi nafsihi takallum. Itu maksud bi alla yuridu fi nafsihi takallum, dengan sekira-kira bahawa tidak mau pada dirinya Allah, pada zat Allah Ta'ala tu untuk berkata-kata. Tak ada siap nak kata bergapo. Nah, itu mana kelu. Itu macam kita kita mari-mari nak makan je jamu yang tu, tiba-tiba tu rumahnya heret pas depan suruh ucapkan sikit. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu ambon tak tahu nak cakap gapo nak kelu. Tak tahu nak tu dia. Nah. Tu dia panggil kelu. Jadi kelu ni memang kena dah lah. Kalau dia kata berkata-kata, terjemuh kalam tu berkata-kata, pergi ke ta'alluq sifat, lawan bagi kelu ya sungguh. Boh selaginya bisu. Tu baru lawan bagi penutur, lawan bagi pekata. Tu dah. Jadi boh lawannya, lawan bagi penutur atau pekata ialah bisu. Dan kelu ni lawan bagi berkata-kata nafsi hak dia sebut dah tu. Nah berkata-kata nafsi hak dia sebut dah. Tu dah. Habis itu. Tak boleh beripung dua tu. Jadi kalau ada sifat penutur perkata, maka tentu tidak bisu. Tentu tidak bisu. Kalau tidak ada sifat penutur perkata, berarti bisu. Gitu. Kalau tidak siap berkata-kata,
tidak tahu nak berkata, tidak mau berkata-kata, tidak ada cedek nak berkata-kata, maka kelu dia bagi. Kalau ada dah cedek nak kata, mau berkata, mempersedia ke apa yang nak berkata, maka tak kelu. Tu nampak dah. Lawan dia lagu tu. Nah, tu anu lacak molek ucapan dia hari ni. Kawan siap dah ada tek dah depan tu. Dek ni. Semalam tak tidur malam susun apa nak bucak pagi ni. Pada kawan tengok terbaik. Nah, tak ada nah, straight koma mana noktah mana kena molek. Oh, punya cedek dah. Ya siap dah. Itu contoh lah tu. Nah. Tu anak gitu. Mustahil Allah Ta'ala itu gelu. Yang ni mustahil dengan mana istihalah. Mana? Tentu tidak Allah Ta'ala itu gelu. Allah Ta'ala itu gelu tu mustahil. Hak kita nak hukumnya tentu tidak. Istihalah dia panggil. Itulah. Istihalah Allah Ta'ala tu bisu dan gelu. Dua-dua selalu. Dua-dua selalu. Bisu pun mustahil, gelu pun mustahil. Jadi kalau ada sifat perkata, tetapi tidak siap berkata-kata bergapo, itu dia panggil puak Allahumma sholli ala Muhammad. Puak apa ni? Puak apa dah? Hasyawiyah. Puak hasyawiyah ke puak mana? Tak ingat dia ada nama puak sesak. Satu puak sesak dia kata, kalam dengan qaul ni beza. Kalam ni artinya al-qudratu ala takallum, kemampuan untuk kecek. Tapi kecek tak lagi. Duduk senyap, tak tahu nak kata gapo. Ada dah sifat berkata tu di zat Allah Ta'ala, tapi siap untuk berkata-kata tu tak ada. Tu puak sesak agak tu. Tu dia panggil al-qudratu ala takallum, kemampuan untuk kecek. Macam kita ada dah sifat berkata ni, tapi kita nak kecek gapo tak tahu lagi. Tu sudah. Tu kalau tak silap puak hasyawiyah ke apa. Cuba tengok balik. Bukan hasyawiyah, apa nama puak ni? Tak ingat dia nama puak sesak ni, banyak sangat puak sesak. Kalau puak Mu'tazilah, di zat Tuhan tak ada sifat kalam. Sebab kalam di Mu'tazilah tu mesti berhuruf bersuara. Maka huruf suara tu tertegah nak dia ada di zat Allah Ta'ala. Satu lagi puak dia panggil mujassimah. Mujassimah. Mujassimah karamiyah punya. Tu mana? Iaitu kalam Allah tu ada di zat Allah Ta'ala, dan kalam dia tu mesti berhuruf dan bersuara. Ia kontradik dengan Mu'tazilah tadi. Kalau Mu'tazilah dia kata kalam mesti berhuruf bersuara, huruf suara baru, maka tak boleh ada di zat Allah Ta'ala, maka tak ada sifat kalam di zat Allah Ta'ala. Kalau Mujassimah itu balik tu. Kalam memang mesti berhuruf. Setuju dengan Mu'tazilah dia. Kalam mesti memang berhuruf bersuara. Lepas tu huruf suara ni baru ke? Tak. Qadim. Ada di zat Allah Ta'ala. Ia kontras itu. Satu lagi fuak. Hasyawiyah ke apa tak ingat. Ia beza ke kalam dengan qaul. Mana? Iaitu kalam, satu kemampuan Tuhan nak berkecek. Ini panggil al-qudratu ala takallum. Satu kemampuan Tuhan nak berkecek. Lepas tu Tuhan ada siap ada ke nak kata gapo, nak suruh? Tak ada. Tak tahu nak kata gapo lagi. Tunggu nanti orang tu nak ada, baru tu Tuhan pun qala Allah Ta'ala aqimus shalah. Jadi kalam Tuhan tu tidak menunjuk sedia. Itu pun sesat agak. Jadi di sisi ahli sunnah wal jamaah, Tuhan ada sifat kalam, nafsi bimaknal ismi. Mana? Penutur atau perkata tu satu, tak berbila, tak berhuruf, tak bersuara. Tidak ada satu bahasa daripada segala bahasa-bahasa, tak ada. Dan bila Tuhan tu ada di zat dia sifat penutur perkata, maka Tuhan siap dah nak kata gapo. Gitu. Tu mustahil Tuhan tu kelu. Afatul batinah atau as-sukutun nafsaniyah. Tu. Gapo dia sukuk nafsani ataupun sukuk nafsaniyah atau al-afatul batiniyah ni, iaitu bi alla yurida fi nafsihi, bi alla yuridu fi nafsihi takallum, dengan bahawa tidak mau pada zat Allah Ta'ala tu nak berkata-kata, tak tahu nak kata gapo. Dia tidak mempersedia ke apa dia nak kata. Tu mustahil. Itu dia panggil kelu.
Maka tentu tidak Tuhan ni bisu dan kelu dua-dua. Dua-dua tidak. Mustahil Allah Ta'ala itu kelu, yakni istihalah Allah itu bisu dan kelu. Patut hak wajib ke apa? Hanya wajib berkata selama-lamanya kena tukar sikit. Hanya wajib, mana hanya mesti, wajib mana wujud. Hanya mesti Allah bersifat dengan sifat penutur perkata dan siap berkata-kata selama-lamanya. Gitu. Nah, siap berkata-kata selama-lama. Hak dia nak kecek dengan ahli syurga nanti akhirat esok. Siap dah, sediakan dah lagi. Nah, tapi kecek lagi dengan ahli syurga. Dok lagi tak kiamat lagi bumi, dok masuk lagi dalam syurganya. Nah, siap dah. Siap dah gapo hak Tuhan nak tuju cakap pada ahli neraka, pada ahli syurga akhirat. Siap belaka dah. Tu maknanya Tuhan tu tidak bersifat dengan kelu. Itu dah. Habis itu. Kemudian dalil pula lah. Dalil kita sambung semula pula lah. Panjang. Pendek katanya, kita ambil kesimpulan seumpama Imam Ibrahim Al-Laqani sebut dalam kitab Matan Jauharatit Tauhid. Dia kata mana? Wa nazzahil Qur'ana ay kalamah anil huduthi wahzarin tiqamah wa kullu nassin lil huduthi dalla ihmil 'alal lafzil ladzi qad dalla. Tu comel Imam Ibrahim Al-Laqani buat kesimpulan. Mana? Wa nazzahil Qur'ana, dan hendak mensucilah akan Quran. Wa nazzahil Quran mana hendak mensucilah akan Quran. Quran sini apa maksud? Ai kalamah. Bukan Quran yang kita baca ni, bukan. Itu nak isyarat kata Quran dengan kalam ialah perkataan yang muradi, mutahidan fil makna mukhtalifan fil lafzi. Hendak mensucilah olehmu akan Quran, yakni akan sifat kalam Allah, sifat penutur Allah, dan ta'alluq tanjizi qadimnya sifat penutur Allah, yakni berkata-kata sedia kala dengan makna mempersediakan apa yang dia nak kata sedia kala. Hak tu banyak, kalimatun nafsaniyah tu banyak. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi walana fidal bahru an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kebanyak tu. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, lau kanal bahru midadan lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi, kalaulah air laut ni jadi dakwah untuk menulis kalimat Allah Ta'ala, kalimatun nafsaniyah Allah Ta'ala, itu pasti kering dulu air laut. Tak habis lagi. Kalimatun nafsaniyah Allah Ta'ala walau ji'na bimithlihi, walaupun ditambah lagi air laut yang seumpama belum kering tadi untuk ditulis lagi kalimatun nafsi Allah Ta'ala, tak akan habis. Maka wa nazzahil Qur'ana ay kalamah, hendak mensucilah engkau akan sifat perkata penutur Allah dan apa yang Allah Ta'ala siap nak berkata-kata sedia kala selama-lama tu, anil hudusi, daripada segala perkara yang baru. Mana? Daripada berharap, bersuara, berlurah, berbahasa, ada huruf, ada i'rab, ada bina, ada awal, ada akhir, ada lahn, ada apa lagi ikut dah. Wahzarin tiqamah, dan takutlah kamu daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duk kata kalam Allah baharu, jangan. Kerana kalam atau Quran dengan makna sifat perkata penutur Allah tu ialah qadim sedia kala. Lepas tu wa kullu nassin lil hudusi dalla, bermula tiap-tiap nas yang menunjukkan kalam tu baru. Mana? Quran lafzi ni. Kan dalam Quran sebut mana? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami buat turun Quran ni pada malam qadar. Buat turun naik pula dah qadim kok mana? Tu ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi anzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Tengok tu kata wajib beriman dengan Allah, dengan Rasul, dengan kitab Tuhan turun pada Nabi dan kitab-kitab Tuhan turun sebelum ni. Tu naik ni makhluk. Betul tak? Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami yang jadikan Quran ni bahasa Arab supaya mu ada akal kepala otak.
Jadi ni barulah maknanya. Lagu mana ni? Kata Quran ni qading. Jawab je, ihmil 'alal lafzil ladzi qad dalla. Mu ihtimal, mu tanggunglah Quran yang dikatakan baharu tu ialah kalam lafzi, bukan kalam nafsi, sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Tapi hak ni, hak dibukukan di mushaf, ditulis, dicetak, hak tu baru sungguh. Nah, tapi boleh kita kata ni baru ni? Tak boleh. Sebab apa tak boleh kata itu? Sebab takut orang i'tikad sifat perkata penutur dan apa yang Tuhan siap berkata-kata sedia kala tu baharu, maka kufur siapa i'tikad lagu tu. Maka ulama kita tegah, jangan kata Al-Quran ni baharu. Gitu. Habis itu. Kemudian kita sambung, ada pun dalil yang menunjuklah ia dalil di atas mesti Allah Ta'ala bersifat dengan penutur perkata dan siap berkata-kata selama-lama sedia kala itu. Dan tentu tidak bisu dan kelu. Awak gitu. Satu dalil ni menunjuk di atas dua madlul dia panggil. Ialah firman Allah Ta'ala. Mari dalil naqli dia panggil. Wa kallamallahu Musa taklima. Wallahu a'lam. Wa ilmu atau kita sama situ. Adapun dalil yang menunjuklah ya Allah Ta'ala bersifat dengan penutur perkata dan siap berkata-kata sedia kala selama-lamanya. Gitu dah. Ambil di mana tu Ustaz kata lagu tu? Takut demo kata ambil di mana? Cuba buka dalam kitab. Rajin gedok fok demo kitab Tuhfatul Murid pun tak. Miftahul Murid pun tak beli. Kalau rajin sangat pergi buka kitab Syarah Kubra bagi Imam Sanusi. Hasyiah bagi Syarah Kubra karangan Imam Sanusi tu batu. Dia kata lam yazal mutakalliman ay lam yazal yattasif bisifatil kalam. Gitu. Lam yazal mutakalliman, senantiasa berkata-kata tu apa maksud? Yakni senantiasa bersifat Allah dengan sifat perkata, penutur dan siap berkata-kata selama-lama. Gitu dah. Takut dia mau tanya ambil di mana duk takwil lagu tu. Bukan ikut kepala tak aku ambil di kitab. Wallahu a'lam. Tu di situ dulu. Sanwi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.